Assalamualaikum kawan-kawan semua. Nama saya Uzai Haris bin Saiful Izani dari kelas 3 Budi. InsyaAllah, kita akan menyambut Isra' Mi'raj tahun ini pada 18 Februari 2023 bersamaan hari Sabtu. Cuti sekolah dah waktu tu. Saya nak tanya, kawan-kawan pernah tak dengar tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj? Kalau di SK Kerajaan 1, kita akan belajar tentang Isra' Mi'raj semasa subjek Sirah Pendidikan Islam tahun 5. Tak apa, saya akan berkongsi dahulu cerita ringkas mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dengan kawan-kawan yang tak pernah dengar lagi ya. Isra' bermaksud perjalanan Nabi Muhammad pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Al-Aqsa di Palestin. Manakala Mi'raj pula ialah perjalanan baginda dari Masjidil Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha di penghujung langit ketujuh dan kembali semula ke Mekah pada malam yang sama. Peristiwa ini dikatakan berlaku pada 25 Rejab tahun ke-10 Kerasulan atau 621 Masihi. Waktu tu Nabi Muhammad SAW berumur 51 tahun. Ia berlaku selepas tahun duka cita iaitu kematian isteri baginda iaitu Siti Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Kawan-kawan tahu tak jarak di antara Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Al-Aqsa di Palestin ialah sejauh lebih kurang 1,200 kilometer. Baginda melakukan perjalanan itu menaiki kenderaan burak ditemani oleh Malaikat Jibril. Semasa naik langit pertama, Rasulullah SAW telah berjumpa dengan Nabi Adam. Pada langit kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Pada langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Pada langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris. Pada langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Pada langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa dan pada langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kemudian baginda sampai ke Sidratul Muntaha iaitu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Taala. Di Sidratul Muntaha lah Rasulullah SAW mendapat perintah untuk menunaikan solat 5 waktu yang kita wajib buat sekarang ini. Sidratul Muntaha ini tiada makhluk yang mampu melepasinya melainkan Rasulullah SAW sahaja tahu. Ia memang istimewa. Semasa peristiwa Isra' Mi'raj ini, baginda telah melalui pelbagai kejadian. Seperti yang pertama, hati baginda kena operate oleh Malaikat Jibril alaihi salam dan dibersihkan dengan air Zamzam. Yang kedua, baginda telah menjadi imam solat kepada semua Rasul dan Nabi sebelum baginda. Yang ketiga, burak yang dinaiki baginda dikejar oleh jin Ifrit. Yang keempat, baginda telah melawat syurga dan neraka. Yang kelima, baginda telah melihat pelbagai perangai manusia dan akibat perbuatan mereka. Rasulullah SAW ke sana sekejap sahaja. Dalam satu malam kira-kira 2/3 malam. Dalam Al-Quran ada disebutkan tentang ini, iaitu ayat pertama surah Al-Asra. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan min masjidil al-haram illa al-masjidil al-aqsa alladzi barakna hawluhum linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'un basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk diperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini turun selepas selesainya perjalanan Isra' Mi'raj di mana Rasulullah SAW bercerita dengan penduduk Mekah tentang hal itu. Ramai yang tidak percaya, ramai yang mengatakan Rasulullah SAW berbohong. Abu Jahal siap mengatakan baginda ini gila lagi. Dalam ramai-ramai penduduk Mekah yang tak percaya kata-kata baginda, Saidina Abu Bakar As-Siddiq ialah orang yang mula-mula mengiyakan cerita Nabi. Maka turunlah ayat ini untuk membenarkan kata-kata Rasulullah SAW. Kawan-kawan, seronok tak dengar cerita Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW tadi? Pada pendapat saya, ada beberapa pengajaran yang telah saya dapati daripada peristiwa ini, iaitu yang pertama, peristiwa Isra' Mi'raj ialah hadiah daripada Allah untuk mengubati hati dan kesedihan Nabi Muhammad SAW setelah kematian isteri baginda Siti Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik tempat ketika sedih atau kecewa. Yang kedua, Rasulullah SAW telah menerima perintah solat fardu 5 waktu secara terus daripada Allah. Ini menunjukkan kepentingan dan keistimewaan ibadah solat fardu ini. Yang ketiga, baginda pun ditemani oleh Jibril dan menaiki kenderaan burak dalam perjalanan Isra' Mi'raj. Kita manusia biasa ini sentiasa memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Jadi, selalulah kita memohon doa pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Rasulullah SAW sendiri telah melihat adanya syurga, neraka dan pembalasan kepada amalan dan perbuatan kita. Jadi, kita kenalah sentiasa beramal yang baik-baik dan meninggalkan perbuatan jahat. Yang kelima, peristiwa Isra' Mi'raj ini merupakan antara perkara gaib yang berlaku tapi kita tak boleh nampak. Kita sebagai orang Islam yang beriman wajib mempercayainya. Janganlah kita menjadi macam orang munafik yang memilih-milih perkara yang nak dipercayai dalam Islam. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat untuk semua kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.